Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaratul Alia binti Syamsuddin ingin membentangkan tentang pengenalan institusi Raja-Raja Malaysia. Malaysia merupakan negara demokrasi yang mengamalkan sistem perlembagaan. Oleh yang demikian, institusi Raja-Raja Malaysia amatlah penting menjadi lambang tanah air ini. Menurut jurnal Institusi Raja-Raja Melayu, yakni peranannya dalam menjaga kedudukan Islam dalam aspek perlembagaan, hasil tulisan Nazri Muslim menceritakan tentang perkara yang ada dalam Malayan Union. Seterusnya, menurut jurnal Media Baharu Institusi Raja-Raja di Malaysia, yakni kes-kes penghinaan raja-raja di media sosial, hasil tulisan Wan Amizad, Wan Mahmud dan Muhammad Adnan bin Pican. Menurut jurnal yang ketiga, merangkap jurnal yang terakhir, iaitu isu penghinaan terhadap institusi raja di Malaysia, yakni analisis kandungan akhbar dalam talian, hasil tulisan Syahira Umar dan Wan Amiza Wan Mahmud. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Syahudi dari BA 246 kelas 4D. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang tajuk institusi Raja-Raja Melayu dan peranannya dalam memelihara kedudukan Islam dari sudut perlembagaan. Terdapat beberapa perkara yang ingin saya bentangkan di dalam pembentangan ini. Yang pertama ialah penyataan masalah. Antara penyataan masalah yang terdapat di dalam ulasan ini, antaranya ialah yang pertama, tahap pengetahuan dan kefahaman rakyat Malaysia yang rendah dan kurang dihayati. Selain itu, kegagalan untuk melaksanakan kontrak sosial di beberapa negara dunia adalah punca dan sebab mengapa tercetusnya konflik ini. Seterusnya ialah wujudnya jurang antara pemisahan antara masyarakat mengikut etnik dan agama masing-masing. Dan akhir sekali ialah isu yang berkaitan dengan kontrak sosial atau akan kandungan kontrak sosial itu. Perkara yang kedua adalah objektif kajian. Antara objektif kajian yang terdapat di dalam ulasan artikel ini adalah untuk memberi penekanan dan kefahaman tentang peruntukan di dalam perkara yang melibatkan Islam dalam perlembagaan yang tidak boleh dipinda. Hal ini demikian kerana perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dilucukan tanpa mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Selain itu, sebarang pindaan perlembagaan perlu mendapat sokongan ahli majoriti parlimen 2/3 daripada setiap dewan dan mendapat perkenan ahli Majlis Raja-Raja. Seterusnya adalah untuk menjelaskan tentang institusi raja yang dikaitkan dengan persoalan agama. Akhir sekali adalah untuk menjelaskan tentang isu perkara di dalam perlembagaan bagi melindungi kedudukan orang-orang Melayu supaya dijaga dan agama Islam dilindungi. Perkara yang terakhir adalah dapatan kajian. Antara dapatan kajian yang terdapat di dalam ulasan artikel ini adalah raja-raja merupakan interaksi antara perlembagaan dan sejarah. Yang kedua, raja-raja tertakluk di bawah konsep raja perlembagaan. Yang ketiga, kedudukan raja-raja diperkukuhkan apabila raja menjadi yang di-Pertuan Agong. Nombor 4, ciri-ciri yang diperlukan antaranya ialah lelaki Melayu, berdarah raja, keturunan raja negeri itu dan seorang Islam. Bagi nombor 5, raja-raja boleh melantik sebuah majlis untuk menasihati baginda. Baik, bagi poin yang pertama ialah penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama ialah kawalan dan kebebasan media, terutama berhubung kebebasan hak asasi. Menurut penyelidik, konsep kawalan media atau kawalan maklumat media adalah sebagai sebarang proses yang menjejaskan kadar, aliran atau jenis maklumat yang terdapat dalam sesebuah sistem. Penyelidik juga menekankan bahawa kawalan media ialah cara membendung sesuatu maklumat secara sengaja oleh suatu pihak tertentu dalam apa juga kaedah, lazimnya oleh sesebuah kerajaan atau syarikat media.
Aspek penyataan masalah yang kedua yang diketengahkan oleh penyelidik ialah kawalan dan kebebasan di internet turut diperdebatkan di negara Asia ini termasuklah Malaysia. Secara umum, kebebasan adalah suatu keadaan di mana tidak terikat atau tersekat mana hak individu. Oleh demikian, penyelidik menitik beratkan kajian mengenai tiada penapisan internet di Malaysia. Ianya adalah bagi merealisasi wawasan Malaysia untuk menjadi hub ICT yang utama di peringkat global. Baik, sekarang kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu tentang objektif kajian. Objektif kajian berdasarkan jurnal media baharu dan institusi raja di Malaysia, kes penghinaan raja-raja di media sosial ialah: pertama, mengenal pasti peningkatan kes penghinaan raja-raja di media baharu. Dan yang kedua, mengenal pasti penyalahgunaan kebebasan internet yang dibenarkan oleh pihak kerajaan yang telah disalahgunakan oleh segelintir rakyat Malaysia. Sekarang, kita beralih ke slide yang seterusnya. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu hasil dapatan kajian. Hasil dapatan kajian yang pertama ialah mengenai menghina Sultan Perak melalui laman web blog. Kes ini merupakan antara kes yang terawal yang membabitkan peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia membabitkan seramai 6 orang pengunjung portal yang menulis komen lucah dan menghina Sultan Azlan Shah, iaitu Sultan Perak Darul Rizwan. Daripada 6 tertuduh tersebut, hanya seorang sahaja yang mengaku bersalah dan beliau dijatuhkan hukuman denda RM10,000 atau 5 bulan penjara. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang kedua adalah mengenai kes menghina Sultan Johor. Kes ini bermula apabila Sultan Ibrahim Sultan Iskandar membeli nombor pendaftaran kenderaan dengan berharga sebanyak RM520,000. Oleh yang demikian, ia mendapat perhatian mantan besar Perak iaitu Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin yang menulis komen yang menghina Sultan Johor membeli dengan harga sebanyak RM520,000. Sultan Johor bertitah supaya mantan Menteri Besar Perak itu memohon maaf kepada seluruh rakyat Johor kerana ia bukan sahaja menghina Sultan Johor tapi menghina seluruh rakyat Johor. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang ketiga adalah menghina Sultan Terengganu melalui Facebook yang membabitkan seorang pemilik akaun telah berkongsi gambar dari laman web dan memaparkan gambar Sultan Mizan Zainal Abidin, dan beliau telah menulis komen yang menjelekkan dan menghina baginda. Disebabkan itu, pihak polis berjaya menahan seorang penganggur dan kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh didenda RM50,000 dan maksimum penjara setahun. Dan akhir sekali, dapatan kajian yang keempat adalah mengenai kes seorang pelajar Universiti Malaysia Terengganu, UMT, telah didakwa menghina lagu Negaraku di laman Facebook. Walau bagaimanapun, pihak UMT masih tidak tahu sama ada dia mahasiswa UMT atau sudah tamat pengajian. Dan kes ini diserahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan lanjut. Sekarang kita akan pergi kepada jurnal yang bertajuk Isu Penghinaan Terhadap Institusi Diraja Malaysia, Analisis Kandungan Akhbar dalam Talian. Pertama ialah kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat. Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Ia menjadi salah satu punca di mana rakyat semakin berani untuk mengutarakan pendapat mereka. Rakyat perlu tahu bahawa kebebasan bersuara mereka perlu juga dinilai tentang kandungannya agar tidak berketerlaluan atau bersifat negatif. Yang kedua ialah penyalahgunaan internet dan media sosial. Perkembangan teknologi maklumat ICT yang semakin pantas memberi kebebasan komunikasi tanpa sepadan. Ia menggunakan internet dan media sosial sebagai pengantara untuk menghina institusi beraja di Malaysia. Ia merupakan perbuatan yang keji dan salah di sisi undang-undang. Ramai pengguna media sosial tanpa rasa bersalah menghina institusi beraja di Malaysia. Sekarang kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian ada dua, iaitu mereka ingin mengetahui tentang kekerapan berita mengenai isu penghinaan institusi beraja di Malaysia.
Dan kedua ialah mereka ingin menganalisis kandungan akhbar dalam talian. Dapatan kajian. Penyelidik menunjukkan hasil daripada kajian mereka kepada beberapa aspek. Pertama ialah taburan kekerapan bagi jenis paparan grafik bagi berita yang dipaparkan. Gabungan antara ketiga-tiga akhbar dalam talian tersebut menghasilkan 4 buah berita. Sebanyak 28 buah ataupun 82% berita yang mempunyai paparan gambar dalam berita, manakala sebanyak 4 buah atau 12% berita yang memaparkan video. Hanya 2 buah atau 6% berita yang tidak mempunyai apa-apa paparan penulisan beritanya. Kedua ialah taburan kekerapan bagi bilangan perenggan dalam berita yang dipaparkan. Gabungan ketiga-tiga akhbar dalam talian yang berjumlah sebanyak 34 berita yang mengandungi tentang isu penghinaan institusi diraja, hanya 6 buah ataupun 18% berita saja yang mengandungi bilangan perenggan sebanyak 5 dan ke bawah. Manakala 28 buah cerita ataupun 82% berita mengandungi jumlah perenggan lebih daripada 5. Ketiga pula ialah taburan kekerapan pemaparan isu penghinaan terhadap institusi diraja. Gabungan ketiga-tiga akhbar dalam talian yang berjumlah sebanyak 34 berita yang memaparkan isu yang berkaitan dengan penghinaan terhadap institusi diraja, utusan online telah memaparkan sebanyak 14 buah atau 41% berita. Manakala Malaysia kini pula memaparkan sebanyak 13 buah atau 38% berita. The Star pula hanya memaparkan 7 buah ataupun 21% berita. Keempat dan terakhir ialah taburan frekuensi dan peratusan bagi punca kes saman isu penghinaan institusi diraja. Faktor kes saman isu penghinaan institusi diraja ini dibahagikan kepada 6 bahagian dan diwakili kepada 11A, 11B, 11C, 11D, 11E dan 11F. Berdasarkan keputusan kajian, 11A, 11B dan 11C menunjukkan taburan frekuensi dan peratusan yang sama iaitu 31 kali atau 91%. 11D pula adalah sebanyak 16 kali atau 47%. Dan 11E sebanyak 18 kali atau 53%. Manakala 11F pula menunjukkan frekuensi sebanyak 32 kali dan peratusan sebanyak 94%. Kesimpulan yang kedua dari jurnal International Journal of the Malay World and Civilization dan tajuknya adalah Institusi Raja-Raja Melayu dalam peranan dalam memelihara kedudukan Islam dari sudut perlembagaan ialah menunjukkan institusi Raja-Raja Melayu sangat berperanan dalam menjaga dan memelihara Islam di Malaysia dan pada masa yang sama menjaga hak etnik bukan Melayu. Maka perkara ini perlu difahami oleh setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda agar sentiasa berlapang dada dalam sesuatu isu yang melibatkan Islam dalam perlembagaan. Ini seperti mana yang pernah dinyatakan oleh mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-215 iaitu Islam dan orang Melayu merupakan asas utama pembentukan negara Malaysia. Kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan ketiga adalah dari jurnal komunikasi iaitu media baharu dan institusi raja di Malaysia iaitu kes penghinaan raja-raja di media sosial. Kesimpulan yang kami boleh beri ialah di Malaysia aspek sosial budaya, politik dan ekonomi memainkan peranan utama mendasari pembangunan sistem media dan penyiaran di sebuah negara. Pembangunan tersebut harus mengambil kira sifat majmuk masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama serta taburan penduduk bandar dan luar bandar serta ledakan teknologi komunikasi.